saya ada peluang untuk bertemu dengan tuan-tuan. Saya tak ada jawab di Facebook, tak ada jawab apa lah. Mungkin melibatkan faktor undang-undang lah. Pertama sekali cerita saya lah. Saya dikehendaki ke Kuala Lumpur untuk mesyuarat pagi kemarin lah, jam 10 pagi. Ada 2 pertemuan di Kuala Lumpur, satu mesyuarat, satu lagi pertemuan dengan satu pelabur besar lah. Saya ambil keputusan untuk bertolak lebih awal kerana kita akan ada salah penginapan, ada hotel yang tutup. Saya punya pergerakan ni berdasarkan SOP keselamatan lah. Saya kena ada satu pemandu, satu pengiring rapat, bodyguard lah, polis. Jadi saya pergi dengan minimum lah, tak ada pengiring lain lah. Biasa dalam pergerakan biasa ni dia ada backup car belakang. Itu pun tak ada lah pasal PKP ni, saya kata tak boleh ramai. Nanti jadi isu apa. Jadi saya jalan 3 orang lah. Tolak lebih kurang pukul 5.30. Sebab kedai-kedai dia akan tutup pukul 8. Termasuk ada Kuala Lumpur pun, kalau kita sampai lambat tak ada lah makanan. Jadi sampai area kat Juru tu, kita kata tengok kedai ada yang buka, kita akan belilah barang-barang ni, ayam apa, roti apa semua. Tapi sebelah yang buka ni nampak kedai tu lah kedai. Saya kata CO2 bukan, dia 2 CO kot. Eko lah bunyi dah. Saya tak tahu, tapi dia tak boleh macam E, dia tulis macam nombor 2. Saya kata kedai tu buka, nanti pusing balik. Dekat-dekat tu Juru pusing lah. Pusing nak pergi kedai Eko tu lah. Area tu pun ada restoran, tapi restoran tutup. Kita berhenti sebelah dengan kedai showroom tu. Showroom tu lah. Saya minta pemandu saya pergi beli barang-barang tu, roti, minuman apa. Kebetulan tengok kereta banyak. Saya ni pematuh SOP yang fundamental. Saya ketat SOP saya. Saya pakai mask. Saya selalu cuci tangan. Orang pun tak ada. Bila saya turun tu ada 1 orang saja yang duduk susun-susun kereta tu lah. Saya ingat menyapa orang tidak melanggar SOP. Menyapa. Saya pun turun lah. Halo bos. Cakap biasalah. Okey kah kereta ni? Yalah, kereta baru takkan tak okey kan. Jadi itulah benda yang berlaku. Dia kata okey, ini banyak varian, banyak macam varian COVID kat lah. Varian India, varian Afrika, varian UK kan, no? Banyak. Adalah, dia kata kalau bos cik nak tengok yang paling top kita ada ni dia Raptor. Itu Wild Track, itu apalah disebutlah, adalah. Saya kata boleh tengok dalam ke? Saya rasa tengok kereta bukan langgar SOP pun. Dan saya pun tak sembang dekat pun. Dia buka lah pintu. Saya pun tepuk. Boleh duduk ke? Boleh. Saya pun naik duduk lah. Jadi kat tuan-tuan boleh cerita kat tu lah. Bodyguard saya ni, Cik Major Sarjan Syaril, bila kalau saya duduk tu, dia pengiring rapat, dia duduk di belakang. Itu prosedur dia. Dia pun tak abang saya prosedur dia apa. Kadang-kadang dia duduk buat kerja pengiring rapat ni, ada hak saya tak tahu pun dia buat. Ada lah kan, no? Saya tak tahu tu polis ajak dia lah. Saya tak ada masuk polis. Jadi ada banyak. Dia kata nanti kita tengok itu pula. Dia kata, saya tanya nama apa? Ong, dia kata. Dia kata you macam MB tu. Saya kata betul lah tu. Jadi Ong ni agak mesra lah. Saya rasa mesra pun tak menyalahi SOP lah. Bila dia tahu kita MB, dia layan lebih sikit lah. Dia kata mau pergi mana? Saya kata mau pergi Kuala Lumpur. Dia kata ini singgah beli barang. Ya, beli barang. Adalah perbualan-perbualan biasa lah, macam jumpa orang. Saya sangat menghargai lah kemesraan dia tu. Saya kata kerja sini buat apa? Hari ni saya duty untuk cucur kereta semua. Okey. Memang dia kata ini start ini macam ni, dia tunjuk saya ni dashboard, ini radio, ini apa semua. Lepas tu dia bergerak sikit. Dia bawa tahu kan saya. Dia gerak pusing.
tu dia tunjuk lah, nak duk parking banyak. Ini jenis ni, ini jenis ni. Saya pun duk tengok. Saya tanya ini berapa? Dia kata ini 200 lebih. Oh, saya tak boleh lah. Tak ada murah sikit. Dia kata ada jenis ni 146. Dia duk tunjuk daripada dalam kereta tu. Kereta tu duk di luar. Dia berhenti sat. Lepas tu duk cerita lagi pasal kereta tu lah. Saya kata saya ada kereta. Kereta macam tu saya dah hilang. Tapi saya sewa. Pusat khidmat saya pun ada kereta hilang. Lepas tu belilah. Ada kereta buruk-buruk, ada 3-4 biji lagi. Kerja saya ni dah duk hantar barang, duk hantar apa kan lah. Memang saya ada kereta macam tu banyak. Dia kata kalau gitu kereta ni dia punya suspension bagus lah. Dia kata bagus, dia pakai jenis ni. Okey lah. Saya tak tahu bila kawan tu ambil apa? Saya tak pastilah bila. Lepas tu adalah benda-benda yang berlaku lepas pada itu. Dia kata kita tengok yang variant India pula. Type lain lah. Dia pergi buka satu lagi warna putih. Dia kata ini wild track. Tapi tak naik. Saya duduk belah sini, dia duduk belah sana. Bila dia buka pintu belah sana tu, baru saya nampak ada orang duk pegang kamera macam tu. Lepas tu dia mula menjerit. You buka showroom tak? Tak adalah, tengok-tengok saja. Orang tu jawab. You tengok, I tengok you test drive bla 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 bla. Saya pun terkejut. Kata dia ni nak gaduh lah. Kita tak ada buat apa? Jual beli. Tak ada buat transaksi. Tak ada booking, tak ada apa. Nombor orang tu pun tak ambil lagi. Lepas tu saya nampak dalam pacar ada panas sikit. Bodyguard ajak saya naik kereta, jalan. Lepas tu masa tu lebih kurang pukul 6.45 ke pukul 7 macam tu lah. Detail dia saya akan bagi kat polis lah. Nanti cerita dia macam tu je. Lepas tu pukul 8 saya duduk belak-belak Facebook lah kereta. Dah ada dalam apa? Grup WhatsApp MB langgar SOP lah, lebih kurang macam tu. Dia kata langgar SOP kah tadi tu lah. Saya duduk bayar langgar tak mana. Sebab dia kata saya test drive. Kita duduk kaji tengok test drive tu apa. Cuma ada pergi gosok-gosok kereta, naik duduk dalam, hidupkan enjin, duduk sebelah pemandu, bawa berapa kilometer, speed berapa, brake, try bump. Dia kita test drive, saya tengok dalam kamus dewan ni, kalau berkaitan dengan kereta, kita kena pandu uji untuk menentukan dia punya performance. Itu dipanggil test drive. Kalau tanya-tanya tu tak test drive. Naik duduk sebelah penumpang bukan test drive. Kalau dia adalah ciri-ciri tu test drive tu. Test drive ni termasuk dalam sektor yang dilarang. Sebab showroom tu memang tak buka. Gelap. Memang dia pun tulis tutup. Bila bayar benda tu, saya kata, adakah hak tadi kita buat tu salah? Salahkah menyapa orang? Katalah di situ bukan kedai kereta, kedai bunga. Katakan bunga. Kedai bunga tu tutup. Sementara saya duduk tunggu driver saya beli barang, saya pergi tengok bunga tu. Bunga yang ada di luar. Adalah anti seorang duk semut-semut ayam supaya bunga tu tak kecut. Saya menikmati keindahan bunga tu. Kuning, merah, hijau, biru, jingga. Saya cium wangi tak wangi. Itu dipanggil test drive bunga. Kan? Bunga ni, menikmati bunga itulah. Tengok warna dia, kembang kecut dia, keindahan dia, jamah dia, cium bau. Itu test drive bunga. Adakah saya salah? Padahal kedai bunga tak buka. Tapi adalah orang duk semut-semut supaya tak. Macam kereta tadilah. Adakah itu melanggar SOP? Adakah saya akan diambil video dan diedar sebagai MB Kedah langgar SOP? Saya bandingkan kereta dengan bunga lah. Tapi luar sana saya ni mungkinlah MB yang agak kontroversi. Siapa yang boleh tangkap saya buat apa-apa ni, dia akan jadi hero lah di Melaya ni. Saya tak anggap macam tu. Saya anggap proses malam tu tidak dipahami sepenuhnya. Bagi pengambil gambar tu, saya telah merentas negeri dari Kedah pergi Pulau Pinang untuk membeli kereta. Pada pandangan dia mungkinlah macam tu. Jadi dia kata ini satu kesalahan besar merentas negeri. Kerana dalam SOP tak boleh rentas negeri, tak boleh rentas daerah.
dia pun tak rentah mana-mana. Saya dipahamkan dia duduk area tu lah, tapi jarak rumah dia sampai situ 11 km, bukan 10. Ada orang cek sampai macam tu. Bila berlaku pertembungan dalam media sosial, orang akan saling, ada supporter, ada haters ni. Kalau berlaku pertembungan, tak ada pengadil, tak ada SOP untuk menentukan okey siapa menang siapa kalah, tak ada. Dia akan berterusan sampai bila-bila. Saya rasa ini satu keadaan yang tidak membantu membina tamadun kita, tidak bantu pun membina rakyat yang bertanggungjawab. Sebab dia tak ada dos sukatan yang diperlukan. Contoh, kalau pergi hospital, doktor bagi Panadol, makan 4 jam sekali 2 biji. Satu kali makan 3 hari. Itu dos untuk satu ubat lah. Dalam media sosial tak ada dos tu. Hang boleh sapu sebanyak mungkin, sekerat mungkin, sebesar mungkin. Betul salah jangan kira. Sehingga orang yang kamu nak burukkan tu terbunuh, mati ataupun dibenci orang lah. Supporters pun sama. Buat benda-benda yang yalah dia dedah habis lah kebaikan yang dia dapat cari lah. Saya nampak ini satu keadaan yang tidak membantu sama sekali. Tamadun kita, kemajuan kita, masyarakat kita tidak boleh dibiarkan dibina oleh satu proses yang tak ada pengukur dia, yang tak ada sepadan, tak ada sistem yang establish. Siapa yang nak menentukan proses ni akan berhenti bila? Kita tak ada. Dia akan terus berjalan. Siapa-siapa yang boleh meloneh satu kesilapan yang dianggap kesilapan orang tertentu lah, dia akan dianggap hero. Padahal kesilapan tu belum tentu benar pun. Persepsi saja. Jadi pemimpin-pemimpin terpaksa manage persepsi lebih daripada konten ataupun substan yang patut dibuat oleh seorang pemimpin. Ketepikan perkara-perkara itu. Dia tak fikir sangat kerja, hasil kerja dia. Dia terpaksa manage persepsi orang yang mengambil banyak sumber, banyak masa, banyak kapasiti dia untuk manage persepsi saja. Jadi ada pemimpin-pemimpin yang pada pandangan orang, pada persepsi orang baik, tetapi substan tak ada. Hasil kerja tak ada, tapi pandangan orang baik, elok, mulia. Hasil kerja untuk orang ramai kosong. Jadi adakah negara kita ni akan membangun melalui senario atau realiti ni? Itulah saya nampak daripada peristiwa kemarin tu. Saya rasa perkara ni tidak boleh dibiarkan berlarutan. Saya serahkan proses untuk menentukan saya salah atau tidak salah ni bukan kepada netizen, bukan kepada supporter saya, bukan kepada haters. Yang akan menentukan saya salah atau tak salah ni ialah satu sistem yang established, yang dikuatkuasakan oleh penguatkuasa undang-undang, iaitu polis. Kalau perlu pada pendakwaan, mahkamah, itu sistem yang dah established yang kita pakai selama ni. Itu yang akan berlaku dalam kes saya ni. Saya tak kata saya tak salah, saya tak kata saya salah. Saya kata kalau berlaku pelanggaran SOP itu kes yang berat untuk orang ramai. Saya minta maaf kerana itu berlaku secara kebetulan. Saya kan suka cakap, suka menyapa orang. Bila ada orang itu saya cakap je lah. Dan proses itu telah terjadi. Tak ada siapa pun yang terlibat dengan peristiwa tu. Sama ada orang rakam, orang sebar, orang viral tu boleh patah balik untuk membetulkan ini. Tak ada. Kita perlu bergerak ke depan. Sama ada dia, polis, saya, salesman tu tak salah. Dia tak salah apa. Saya takut orang kecam dia yang berlebihan. Dia kena tindakan dengan majikan dia. Di atas kemesraan dia melayani satu sapaan daripada saya, dia dapat notis apa, berhenti kerja ke apa, bonus dia kena potong lah. Dia tak salah. Yang menyapa saya tu, yang menyapa dia tu saya. Oleh kerana dia seorang yang baik, dia berbudi bahasa, dia layanlah sapaan saya tu. Tapi dalam SOP lah. Kerana SOP tidak menghadkan percakapan, pergaulan yang ada jarak ni lah. Dia akan buat kenuri. Tak ada kenuri, dia pun tak buat kenuri. Dia buat kerja dia. Saya harap kalau dia nama Mr. Ong. Mr. Ong ni orang baik. Dia tak sombong. Kita tanya dia jawab.
Kata tadi satu benda yang baik. Orang tu pun mungkin niat dia baik lah. Dia nak habaq kata kat satu dunia bahawa ada seorang pemimpin telah melanggar SOP rentah negeri. Tapi dia tak tanya saya, mai sini buat apa? Dia jokah gitu je. Saya pun terkejut dengan jokah, dia lari masuk kereta. Sebab mengelak benda lain. Saya tak tahu tu versi dia lah, saya kena tanya dia. Dia pun dah sebar, benda tu dah meletup itu. Saya tak salahkan dia, saya maafkan dia lah. Mungkin kerana dia pada anggapan dia pada masa itu berlaku pelanggaran SOP oleh seorang pemimpin yang patutnya menjadi contoh pada orang lain tak rentah negeri, tapi pemimpin ni pergi rentah negeri, pergi beli kereta dan showroom tutup. Pada anggapan dia mungkin macam tu lah. Tapi patut dia tanya lah kan, nak pergi mana. Dan saya pun boleh jawab dengan elok. Teman-teman yang tanya tu makcik-makcik macam tu kan. Dia pun dengan suami dia, saya faham sebab dia ada 2 orang dalam kereta. Saya tak tahu masa mana dia pusing ambil gambar kereta apa semua, timbul pula kereta backfire lah macam-macam. Saya ingat backfire tu selesai dah. Tapi ditimbulkan balik sampai orang tulis saya, "Oi iblis, ni apa jadah?" Ada orang sampai panggil saya iblis. Dalam keadaan macam tu kan. Saya rasa mengibliskan orang dalam situasi macam tu tak patut berlaku lah. Dan disebarkan pula. Berapa orang nak jadi iblis atas dunia ni? Kalau dia, iblis tu yang boleh communicate dengan iblis ni adalah iblis juga. Kita manusia tak boleh. Jadi kalau kita berbalas-balas macam tu tak patut, tak bagus lah. Saya akan serahkan kes ni kepada polis. Petang ni polis akan mai untuk ambil statement saya lah. Apa yang berlaku. Saya akan bagi statement polis. Saya serah kepada polis. Kalau polis dapati apa yang telah terjadi itu satu kesalahan dan saya didakwa, dan saya yakin kesalahan itu tidak membawa hukuman gantung sampai mati. Mungkin compound je di doktor, saya akan bayar. Kalau pekerja Mr. Ong tadi pun didapati salah, compound dia pun saya akan bayar. Siapa-siapa lagi yang bersalah dalam peristiwa itu pun saya akan bantulah untuk bayar kalau dia kena compound. Sebab tu atas kita terlajak atau lebih atas proses yang berlaku daripada sapaan saya itulah. Saya tak ada niat nak beli kereta baru. Hanya kerana banyak kereta itu saya ada tarik lah juga. Macam kita pun orang kan, benda-benda cantik ni tentulah kita ada tertarik. Saya tak tertarik kat janda, saya tak tertarik kat Minah Rewang. Saya tertarik pada kereta lah. Jadi saya turun tengok lah. Bukan saya tengok perempuan, saya tengok kereta Raptor. Oleh kerana viral sangatlah isu Raptor ni, saya tukar profil Facebook saya gambar Raptor juga. Ni satu manifestasi kepada tindak balas di media sosial. Dan saya tak ada kecam siapa-siapa lah. Si pemviral itu pun saya maafkan. Dan dia dah jadi popular sekarang. Kalau tengok dalam tu, popular now, apa nama dia? Nini Sirun, popular now. Saya harap Nini dapat gunakan populariti tu untuk membantu masyarakat, mendidik masyarakat ke perkara yang baik. Kalau dia perlukan gadget untuk dapat gambaran yang lebih jelas, saya ready untuk hadiahkan dia satu gadget baru untuk dia ambil gambar. Ambil gambar yang baik-baik lah. Jangan duk viral keburukan orang. Viralkan kebaikan. Tuan-tuan di media pun kena viralkan kebaikan. Yang tersebar di dalam masyarakat kita adalah kebaikan-kebaikan. Barulah masyarakat kita akan bangkit sebagai masyarakat yang subur dengan nilai-nilai baik. Kalau kita semua di media sosial, termasuk kita yang sedang stres dalam PKP ini, hanya mengedarkan keburukan-keburukan, masyarakat apa yang kita nak bentuk di negara kita ni? Semua orang buruk, kita seorang je elok. Kita nak hidup dengan siapa? Tak boleh. Media ke media sosial ke siapa-siapa pun, hidupkanlah, suburkanlah kebaikan. Ini dunia yang kita nak. Sebarkan kebaikan. Aib orang ni semua tutup. Jangan duk cokeh keluar. Tuhan marah. Kenderaan sadar tu saya ingat dah selesai. Sadar pun dah buat kenyataan. Memang kenderaan tu sadar beli untuk penggunaan pengurusan dan juga lembaga pengarah. Saya kalau nak berjalan jauh, memang saya pinjam kereta tu. Kelayakan saya ialah sebagai pengurusi sadar. Bila kita jadi pengurusi sadar, ataupun bot sadar, atau pengurusan tertinggi sadar, kita boleh guna kenderaan tu, pergi ambil je lah. Jadi bot, jadi management kanan boleh. Saya pula
tiap-tiap kereta yang saya naik tu adalah bahagian takbiran disusun kena letak label supaya senang pergerakan, faktor keselamatan, polis kan cepat kenal kalau orang duk ligan, duk cucuk apa? Cucuk ni lah kan noh. Dia bagi tahu depa sedang mencucuk menteri besar. Mungkinlah depa kurangkan sikit tu. Kan orang di highway ni macam-macam duk cucuk kan noh. Itu semua diambil kira lah. Jadi diletakkan label menteri besar Kedah tu. Bukan kereta tu saja. Saya ada kereta yang Mukris beli masa dia jadi MB yang pertama. Ada lagi. Saya duk naik. Saya pun letak label tu. Kereta Volvo dia baru beli masa dia jadi MB. Kemudian ni 400,000. Saya letak label tu. Kereta tu bila saya pergi pinjam, saya letak label tu. Tu bukan iblis. Tu proses dalam usaha pentadbiran bila kita protokol seorang menteri besar. Tapi orang iblis kan benda tu. Seolah-olah bila guna kereta sedar tu salah dan telah menjadi iblis. Saya rasa netizen ni sudah melampaui beberapa sempadan yang patut dia ni lah. Tidak membantu sama sekali. Saya rasa tak patut lah.